Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habilillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita bertemu dalam perkongsian adab kitab Bidayatul Hidayah, yang mana hari ini kita baca ekstra sedikit untuk dalam kita mengkhatamkan kitab ini, kerana ada beberapa hari yang mana kita tak dapat berkongsi tentangnya. Kita telah tiba pada bahagian yang kedua daripada bahagian kedua, iaitu cara-cara meninggalkan maksiat. Dan daripada cara-cara meninggalkan maksiat, kita berada pada tajuk cara meninggalkan maksiat yang zahir, yang mana anggota zahir itu ada 7. Apakah dia? Mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan juga kaki. Lalu kita telah baca pada muka surat 105 bagaimana untuk menjaga mata, kemudian menjaga telinga, dan kemudian kita nak sambung daripada muka surat 106. Lalu mohon sahabat-sahabat tuliskan di ruang komen muka surat 106 menjaga lidah. Muka surat 106 menjaga lidah. Ahlan Kak Zimadon, Sa'adiyah Hassan, kemudian Kamiza, Mujahid Nurdin, Ummi Akasha, Hardi Suhaimi, Zainab Mahmud dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. InsyaAllah kita nak sambung perkongsian adab daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Lalu terima kasih kepada sahabat-sahabat yang melapangkan bahasa dan bersama. Terima kasih Ummi Akasha. Muka surat 106 menjaga lidah. Lalu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, selepas menerangkan untuk menjaga mata, ada 7 anggota yang diminta untuk jaga daripada anggota zahir. Kita telah sebut tentang mata, kita telah sebut tentang telinga, yang ini perbicaraan dia panjang sedikit, iaitu tentang lidah. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, Allah Ta'ala telah menciptakan bagimu lidah supaya engkau dapat berzikir menggunakan lidah, dan supaya engkau berzikir, membaca Al-Quran, mengajak manusia ke jalan yang benar, dan supaya engkau dapat melahirkan perasaan dan kehendakmu. Ini adalah tujuan lidah. Untuk apa? Berzikir. Nombor 2, membaca Al-Quran. Yang ketiga, ajak orang kepada kebaikan. Dan yang keempat, tujuan yang baik ini adalah nak zahirkan pada waktu itu sesuatu kehendak, dan juga pada waktu itu sesuatu perasaan, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Lalu ini tujuan lidah, adalah untuk benda yang harus dan juga untuk benda yang baik. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, apabila engkau menggunakan lidahmu bagi tujuan yang lain dari yang dimaksudkan oleh Allah, maksudnya kita gunakan lidah untuk benda yang Allah tak benarkan, untuk benda yang Allah larang, hakikatnya engkau tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Tujuan lidah berzikir, tujuan lidah membaca Al-Quran, tujuan lidah mengajak manusia kepada Allah dan kebaikan, tujuan lidah nak menzahirkan sesuatu hajat dan keperluan. Tapi tidak, kita gunakan lidah untuk bertengkar, pada waktu itu untuk mengumpat, pada waktu itu untuk mengejek. Hakikatnya kita tidak bersyukur, tidak menghargai nikmat lidah yang Allah berikan. Kata Imam Ghazali, dan lidahmu adalah anggotamu yang paling berkesan ke atas dirimu dan yang paling berkesan bagi orang lain. Yang banyak meninggalkan kesan adalah lidah.
Sebab itu kita biasa dengar luka daripada pedang boleh sembuh, tetapi luka daripada ucapan dan ungkapan pada waktu itu meninggalkan kesan. Kata Imam Ghazali, pada penghujung penghujung baris daripada muka surat 106, berapa banyak nanti orang yang akan dilemparkan dalam api neraka dengan sebab dosa yang diperbuat oleh lidah mereka. Muka surat 107. Bahkan ungkapan ini, berapa banyak nanti orang yang akan dilemparkan ke dalam api neraka dengan sebab dosa yang diperbuat oleh lidah mereka, sebenarnya ianya adalah hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Muaz bin Jabal, bagaimana Nabi SAW bersabda, dan bukankah manusia itu, wahal yakubbun nas, bukankah manusia itu dicampakkan finnar, ke dalam api neraka, illa, kecuali disebabkan hasaidu alsinatihim, sikap dan tingkah laku lidahnya. Sebab itu kata Imam Ghazali, banyak orang dicampakkan ke dalam api neraka disebabkan lidah dia. Sebab itu kalau kita perasan pada muka surat 107 dan berikutnya, cerita tentang lidah lagi detail Imam Ghazali bawakan berbanding mata, telinga dan juga anggota zahir yang lain. Kata Imam Ghazali, maka kekangkanlah, muka surat 107, maka jagalah lidahmu sekuasamu, ikut kemampuanmu, supaya lidah tidak menyebabkan engkau dilemparkan ke dalam api neraka. Seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, innar rajula, sesungguhnya seorang lelaki, ataupun seorang manusia, la yatakallamu bil kalimah, terkadang berkata-kata dengan suatu perkataan. Apakah tujuan diungkapkan perkataan itu? Liyudhika biha ashabah, bertujuan supaya orang lain menjadi tertawa daripada sebab ungkapan dia. Dia buat lawak istilahnya, ataupun sekadar bergurau. Lalu pada waktu itu orang gelak, pada waktu itu orang tertawa. Tetapi dia tak sedar, sabda Nabi SAW, dengan ungkapan yang diniat untuk bergurau tadi, fayahwi biha fi qa'ri jahannam sab'ina kharifa. Sabda Nabi SAW, dia tidak menyangka bahawa perkataan itu akan menyebabkan dirinya dilemparkan ke dalam api neraka, yang mana dalamnya selama 70 tahun lamanya. Bererti 70 tahun masih lagi belum sampai kepada dasar api neraka tersebut. Punya dalam dicampakkan ke dalam api neraka yang dalam. Kenapa? Sebab pada waktu itu dia kata dia bergurau, tetapi dia mengguris perasaan seseorang mungkin. Dia bergurau tetapi dia berbohong, mendatangkan dosa. Dia bergurau pada waktu itu mengumpat seseorang, menjatuhkan maruah seseorang. Maka sebab itulah sabda Nabi SAW, kadang-kala manusia itu dia berkata sesuatu untuk menjadikan orang gelak, tetapi dia terlepas pandang dan dia terlupa, sehingga boleh menjadi sebab dicampakkan ke dalam api neraka yang sangat dalam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ghazali, membawakan satu cerita dan kisah kepada kita. Satu kali, kata Imam Ghazali, ada satu peristiwa di zaman Nabi SAW, ketika mana ada seorang tentera Islam yang gugur di medan perang sebagai syahid. Lalu ada para sahabat yang berkata, untung sekali orang ini kerana telah berhasil untuk mendapatkan syurga yang dia nanti-nantikan. Mendengar ucapan itu, Nabi SAW bersabda, belum tentu lagi. Kenapa? Kerana boleh jadi ia pernah berkata-kata perkara yang sia-sia. Lalu dengan berkata perkara yang sia-sia, menjadikan manusia itu walaupun dia mati syahid, dimasukkan lewat ke dalam syurga. Kerana pada waktu itu ada perhitungannya, ada balasan dia. Belum lagi sabda Nabi, atau dia bakhil dari membuat sesuatu yang sebenarnya tidak mengkayakannya, benda sia-sia. Lalu sabda Nabi, bila ada orang puji, orang ni confirm ahli syurga kerana syahid dalam medan peperangan. Nabi kata belum lagi. Kenapa? Sebab mungkin dia ada perkataan yang sia-sia, menjadikan dia di-hold dulu, ditahan dahulu. Lalu dahsyatnya pada waktu itu, perhitungan disebabkan lidah. Perhitungan disebabkan lidah. Sebab itu Imam Ghazali bawakan
pada perenggan berikut, Imam Ghazali kata ada 8 benda yang perlu dijaga ketika mana bercakap menggunakan lidah. Ada 8 benda, punya banyak. Apakah 8 benda ini? Jom kita baca. Kata Imam Ghazali, oleh kerana itu jagalah lidah kamu daripada 8 benda. Jaga daripada 8 benda. Yang pertama, bohong. Kata Imam Ghazali, yang pertama, bohong. Maka janganlah engkau berbohong sama ada benda itu serius ataupun bergurau. Jangan bohong. Walaupun bergurau sekalipun, walaupun untuk tujuan menggelakkan orang sekalipun, jangan berbohong. Antara perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Imam Ghazali, jangan berbohong. Sama ada berbohong pada waktu itu serius ataupun pada waktu itu dengan tujuan nak main-main. Kata Imam Ghazali, jangan engkau biasakan lidahmu berbohong ketika bergurau. Nanti akhirnya akan berbohong dengan cara tak bergurau. Banyak orang kata, saya sebenarnya gurau je, sebab itu saya berbohong. Jangan. Tercela. Sebab benda yang kita lakukan pada waktu itu dengan tujuan bergurau, akan datang masanya, akan tiba waktunya dalam kehidupan seharian ianya menjadi darah daging kita, iaitu berbohong. Kata Imam Ghazali, berbohong adalah di antara dosa besar yang terbesar. Daripada banyak-banyak dosa besar, antara dosa besar yang terbesar adalah berbohong. Dan hari ini kita nampak berbohong dah menjadi pada waktu itu benda yang dianggap biasa. Yang di sini bohong, yang di sini pun bohong. Ibu bapa berbohong pada anak, anak berbohong pada ibu bapa, adik-beradik berbohong sesama mereka. Al-a'yadzubillah, moga Allah pelihara dan Allah jaga. Kata Imam Ghazali, berbohong adalah di antara dosa besar yang terbesar. Selain dari itu, apabila engkau telah dikenali sebagai pembohong, maka hilanglah harga dirimu. Orang dah tak percaya. Bila kita dah terkenal sebagai pembohong, orang dah tak percaya. Pada waktu itu dah tak ada harga diri. Cakap apa pun, walaupun orang zahirnya nampak dengar, tapi orang dah tak percaya. Bila kita dah terkenal dengan sifat dan sikap pembohong. Namun malangnya kadang-kala kita tengok ada sebahagian ibu bapa, bila cikgu, bila ada orang tegur, jangan cakap bohong. Apa kita kata? Tak apalah, dia kecil lagi. Biarlah, dia bukan tahu apa. Daripada kecil lah yang perlu ditegur. Daripada kecil lah yang perlu diperbetulkan. Daripada kecil lah yang perlu dibimbing. Adakah kita nak bimbing bila anak tu dah usia 15 tahun? Mana ada orang nak dengar. Usia 13 tahun pun anak-anak selalunya dah tak nak dengar. Bimbingan adalah daripada kecil. Bimbingan adalah pada waktu dia nak dengar kata. Bimbingan pada waktu itu apabila dia masih lagi ada rasa hormat kepada kita. Bila dah besar, bila dah ada kawan dan teman, maka pada waktu itu sukar, pada waktu itu kita nak didik dia, pada waktu itu untuk kita ingatkan dia. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan hilanglah makna daripada segala perkataanmu. Bila seseorang itu dah terkenal dengan pembohong, dia punya ungkapan dah tak diberi perhatian dah. Kata Imam Ghazali, betapa engkau merasa dirimu jijik daripadanya, dan betapa hinanya orang itu pada pandanganmu, dan betapa jahatnya apa yang dilakukannya, iaitu orang-orang yang berbohong. Begitulah hendaknya engkau melihat segala keaiban dirimu, kerana engkau tidak dapat mengetahui sejauh mana keaiban dirimu kecuali bila engkau memperhatikan perbuatan yang sama yang dilakukan orang lain terhadapmu. Maka apa yang engkau pandang buruk terhadap orang lain, begitulah pula sebaliknya. Oleh itu, janganlah engkau suka membuat perkara yang menyebabkan kebencian orang lain terhadapmu. Maka ini adalah daripada 8 benda, tinggalkan berbohong. Tak pernah kecil. Anak-anak dah mula berbohong, tegur. Kata ini benda yang Allah tak suka, benda yang mesti ditinggalkan. Bukan pada waktu itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita backup anak kita. Tak apalah, cikgu dia masih kecil lagi. Biasalah budak-budak berbohong. Tak biasa. Kita yang biasakan dia berbohong.
Kita yang biasakan dia berbohong. Bila daripada kecil dia dah biasa berbohong, itu yang sampai dewasa, sampai besar masih lagi berbohong. Sampai dah menjadi orang yang ditaati, diikuti, masih lagi berbohong. Padahal ianya adalah dosa besar. Bahkan akbarul kabair, dosa besar dari antara dosa-dosa besar yang lain. Maka ini yang pertama, jangan pada waktu itu engkau berbohong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kedua, memungkiri janji. Jangan mungkir janji. Lalu Kak Kamizah kata betul, selalu orang dewasa akan bercakap begitu bila anak-anak masih kecil. Sebab dia sangka dia boleh didik anaknya bila dah 13 tahun. Nak tunggu baligh baru pada waktu itu nak tegur. Memang pada waktu itu anak sudah ada, dia ada kepercayaan dia dah ada pegangan dia dah ada kawan-kawan yang lebih dia percaya. Yang kedua, jangan mungkir janji. Ini pun lidah, memungkiri janji, menyalahi janji. Kata Imam Ghazali, maka jangan sekali-kali engkau berjanji kemudian engkau memungkirinya. Jangan. Kalau begitu jangan janji, insya-Allah confirm begini. Tapi sebaliknya, jangan berjanji kemudian memungkiri. Bahkan sebaiknya, biarlah engkau banyak berbuat baik walaupun tanpa janji. Itu lagi afdal. Nak buat baik tak payah janji, buat je. Nak buat, kata Imam Ghazali, buat baik lebih baik daripada berjanji tetapi tak buat. Kata Imam Ghazali, jikalau engkau terpaksa juga membuat janji, orang tu kata kena janji ni, terpaksa membuat janji, maka engkau mesti berhati-hati. Jangan sampai janji itu engkau ingkari, kecuali apabila engkau memang lemah daripada untuk melakukannya dengan sebab ada halangan yang tidak dapat dielakkan. Lalu kata Imam Ghazali, yang kedua, jangan mungkir janji. Lebih baik buat baik tanpa berjanji daripada kita sibuk nak berjanji kemudian kita tidak tunaikan. Lalu kata Imam Ghazali, mesti kena tunaikan janji. Kecuali bila tibanya suatu keadaan yang memang menjadi penghalang kita daripada pada waktu itu memenuhi janji. Kenapa? Kata Imam Ghazali, kerana mungkir janji adalah sebahagian daripada tanda orang munafik dan juga orang yang rendah akhlaknya. Maka jangan mungkir janji. Sabda Nabi SAW dalam hadis berikut, "Thalathatun man kunna fihi fahuwa munafiq wa in sama wa in salla." 3 perkara apabila ada pada seseorang, maka dia adalah orang munafik, iaitu munafik daripada sudut amalan, bukannya munafik daripada sudut akidah. Kerana munafik daripada sudut akidah hanya Allah yang tahu, bukan kita yang nak tentu. Maka apakah ciri-ciri orang munafik? Apabila dia bercakap, benda pertama kita boleh perasan bohong. Yang kedua, apabila berjanji, sentiasa mungkir janji. Dan yang ketiga, apabila diamanahkan sesuatu, dia pasti akan khianat. Ini semua ciri-ciri munafik. Antara poinnya di sini adalah pada waktu itu, jangan pada waktu itu memungkiri janji. Jangan mungkir janji. Kerana bila dah janji mungkir, itu adalah tanda orang-orang yang munafik. Yang ketiga, ini panjang, mengumpat. Allahu Akbar. Jangan mengumpat. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka janganlah mengumpat. Janganlah mengumpat. Kenapa jangan mengumpat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul, kadang-kala kita yang ajar anak kita mungkir janji. Lalu Tuan Abu Bakar sebut, nak pujuk anak-anak kena janji juga, tapi kadang-kadang tak tunai. Maka jangan. Kalaulah pada waktu itu kita kena ajar anak kita terima hakikat. Kalaulah contoh dia nak sesuatu, memang kita tak nak beli, kita kata dengan dia tak. Lalu biasakan anak-anak menerima tidak daripada kita waktu kecil, daripada dia tak pernah menerima tak. Lepas tu bila dah berkahwin, bila dah bekerja, pada waktu itu bila dia terima tak, no daripada orang lain, dia tak boleh terima. Ini kadang-kadang masalah juga dalam hal ehwal rumah tangga. Sebab bila waktu dia kecil, memang mak dan ayah dia manjakan dia. Semua dia nak pada waktu itu ditunaikan. Semua dia nak.
Tak kisah kalaulah mampu. Bahkan kalau mampu pun tak bagus begitu. Semua benda nak ditunaikan. Belajar daripada Nabi. Anak perempuan Nabi Fatimah minta pada waktu itu hamba perempuan nak tolong dia kerana dia dah tak larat sangat buat kerja rumah. Sampai berbekas tali perigi yang dia nak tarik air pada tangan dia. Sampaikan pada waktu itu dia dah tak larat untuk menguruskan rumah tangga dia kerana terlalu banyak kerja dengan anak yang masih kecil. Maka Nabi SAW kata dengan dia, kalau nak hamba boleh, tapi lebih baik aku tak berikan hamba, aku berikan kepada kamu ungkapan zikir-zikir yang dibaca sebelum daripada tidur yang dikenali sebagai tasbih ataupun zikir Fatimah. Lalu kenapa? Sebab kita biasa manjakan anak, kita tak pernah kata no dekat dia, tidak dekat dia. Menjadikan bila pada waktu dia besar, sama ada waktu dia bekerja ataupun waktu dah berumah tangga, maka pada waktu itu ketika mana suami dia ataupun isteri dia ataupun bos dia kata tak boleh ni, maka dia tak boleh terima. Ni siapa nak kata tak boleh? Daripada kecil mak dan ayah aku tak pernah kata tak boleh. Tengok, kita dah merosakkan kehidupan rumah tangga dia. Kita dah merosakkan kehidupan pekerjaan dia, perniagaan dia. Maka kena biasa pada waktu itu benda yang memang kita tak nak, jangan janji dengan anak. Kalau tidak, satu, kita merosakkan dia, semua benda dia nak kita tunaikan. Yang kedua, pada waktu itu kita mengajar dia untuk memungkiri janji. Tak apa, mak dan ayah aku pun macam tu, maka kenapa aku tak ikut mereka? Maka sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan mungkir janji. Kerana apa? Sabda Nabi SAW itu adalah sifat munafik. Apabila dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia berjanji, bercakap bohong, berjanji mungkir, dan apabila diamanahkan sesuatu, ia melakukan khianat. Maka ini yang kedua. Yang pertama tadi bohong, dosa besar. Yang kedua adalah Allah mungkir janji. Yang ketiga, mengumpat orang ataupun ghibah. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dosa mengumpat orang adalah lebih berat daripada 30 kali berzina. Dosanya berat pada waktu itu mengumpat. Dan yang dimaksudkan dengan ghibah ataupun mengumpat adalah engkau mengatakan apa sahaja perkara yang ada dengan seseorang. Jikalau dia mendengar, dia akan marah, tak suka. Itu definisi mengumpat. Apakah definisi mengumpat? Apabila kita cakap tentang seorang, walaupun benda tu betul, dia dengar, dia marah dan tak suka. Lalu itu mengumpat. Walaupun benda tu benar, walaupun benda itu adalah benar. Sebab dalam hadis para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalaulah benda itu benar pun adakah dikira mengumpat? Nabi kata, ya, walaupun benar dikira mengumpat. Kerana kalaulah tak benar, dah dikira sebagai tuduhan ataupun fitnah. Maka sebab itu kena jaga daripada kita bercakap tentang perkara yang orang tak suka. Tetapi kalaulah disuka, tak ada masalah. Contohnya pada waktu itu panggil dia. Dalam hadis kita nampak Nabi panggil seseorang dengan pada waktu itu nama orang yang panjang kedua tangannya ataupun orang yang panjang dan tinggi, dan dia okey, tak ada masalah. Bishr al-Hafi, Bishr yang berkaki ayam. A'war, orang yang tempang. Ini semua perawi hadis, tapi dia okey dengan gelaran itu, maka tak ada masalah. Sebab itu, apakah mengumpat? Kata Imam Ghazali, ianya adalah berkata tentang orang lain yang kalau dia dengar, dia pasti tak suka, maka dikira mengumpat. Maka engkau dikira seorang yang mengumpat lagi zalim. Walaupun kata Imam Ghazali, apa yang engkau sebut itu memang benar-benar berlaku dan ada pada diri orang tersebut. Walaupun apa yang kita cakap tu betul, itu tetap mengumpat. Kerana kalaulah tak betul, ianya adalah tuduhan. Kata Imam Ghazali, dan berhati-hati dan jauhlah daripada cara mengumpat dalam bentuk sindiran ataupun perli ulama-ulama su' maksudnya jahat. Berhati-hati, jangan ikut kepada ilmuwan yang jahat, jangan ikut kepada ulama yang jahat. Apakah pada waktu itu cara ulama yang jahat? Iaitu umpatan yang tidak menggunakan bahasa yang jelas, tetapi mempunyai makna yang sangat tajam. Erti katanya bahasa kiasan. Dia gunakan kiasan tetapi dia mengumpat.
Contohnya bagaimana? Ini semua Imam Ghazali panggil ulama jahat, ulama su, kerana mengajar perkara yang salah kepada manusia. Contohnya apa? Ketika mana ada orang bertanya sesuatu kepada kamu tentang seseorang, maka pada waktu itu engkau menjawab dengan perkataan, kata Imam Ghazali, mudah-mudahan Allah Ta'ala membaikkan keadaan dia. Sebenarnya saya sangat berduka cita mendengar apa yang telah dilakukannya. Saya selalu berdoa kepada Allah, moga-moga Allah memperbaiki keadaan kita dan keadaan dia. Nampak cantik betul? Nampak cantik. Nampak cantik. Tapi kat sini sebenarnya, kata Imam Ghazali, dia puji diri dia, dia rendahkan orang lain. Dia jatuhkan orang lain. Sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, muka surat 110, sebenarnya perkataan yang seperti ini telah menghimpunkan dua benda yang salah. Pertama, mengumpat orang kerana maksudnya dapat difahami dengan jelas. Maka apa yang dia mengumpat? Pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita berkata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, moga-moga Allah memperbaiki keadaan dia. Saya turut sedih dengan perbuatan dia macam tu, dengan perbuatan dia seperti itu, dan perbuatan kiasan seumpama dia. Maka sebab itu kita sedang mengumpat dia, bercakap tentang dia. Kalaulah nak tegur, jumpa dia, jangan pada waktu itu buka aib orang tersebut di hadapan orang lain. Kata Imam Ghazali yang kedua, lalu yang kedua kita puji diri kita. Kita kata, Allah, saya turut bersedih dengan keadaan dia. Lalu seolah-olah kita lebih baik daripada dia. Saya akan doakan dia. Seolah-olah kita menganggap pada waktu itu doa kita akan memberi kesan kepadanya. Kalaulah betul-betul kita nak doa, kenapa nak cakap? Kenapa pada waktu itu nak sell, nak menjual diri kita lebih baik daripada orang tu? Nak positionkan, nak meletakkan kedudukan diri kita lebih baik daripada orang tu. Kita jatuhkan orang lain, kita naikkan diri kita. Kita pada waktu itu rendahkan orang lain, kita muliakan diri kita. Maka ini adalah sangat-sangat jahat, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sebab itu, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, lalu dia membersihkan diri, memuji diri sendiri dengan cara menyalahkan orang lain. Yang ini zaman kita banyak. Sama ada yang ilmuwan ataupun bukan ilmuwan, suka sangat cakap berkenaan orang lain. Suka sangat. Padahal boleh berjumpa kot. Boleh berjumpa. Kalaulah betul-betul nak tegur, angkat telefon, tegur. Kalaulah betul-betul nak tegur, pada waktu itu berhadapan bersemuka, tegur. Sama ada dia terima ataupun tidak, itu antara dia dengan Allah. Tetapi terlalu banyak keadaan dia sell dirinya lebih baik daripada orang tu. Pada waktu itu dengan ungkapan-ungkapan, ya kita sama-sama doakan dia, ya begini dan sebagainya. Di sisi Imam Ghazali, ini dikira mengumpat. Bahkan pada waktu itu dia menjatuhkan maruah orang lain untuk menaikkan dirinya, ataupun pada waktu itu untuk menampakkan dirinya mulia berbanding orang tersebut. Sebab itu kata Imam Ghazali, seandainya niatmu ikhlas dalam nak mengajak orang itu kepada benda yang betul, seandainya niatmu ikhlas pada waktu itu nak mendidik orang itu, maka dalam doamu, seandainya niatmu ikhlas di dalam doa, maka sebaiknya engkau mendoakannya dengan cara bersendirian. Tak perlu nak cerita pada satu dunia, Alhamdulillah saya telah doakan untuk fulan bin fulan. Maka pada waktu itu dapatlah pada waktu itu like, dapatlah share, dapatlah pengiktirafan, dapatlah orang puji, dapatlah. Contohnya, saya sampai kat sini, orang ni dah lama begini, pada waktu itu orang pun marah. Habis tu, kenapa dengan lembaga zakat tak buat kerja begini? Kenapa pada waktu itu pihak berkewajipan tak buat kerja? Mana imam tak tolong orang ni? Maka itu sebenarnya satu cara yang Imam Ghazali tak suka. Menjual diri kita lebih baik dan menjatuhkan orang lain, walaupun bukan dengan direct, maka itu termasuk mengumpat, sebab kita memperkatakan sesuatu yang walaupun benar namun orang tersebut tak suka,
maka sebenarnya satu perkara yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kata Imam Ghazali, kalaulah benar-benar engkau nak mendoakan untuk orang itu, maka dengan cara sendiri. Dan seandainya engkau susah hati dengan sebab perbuatan maksiatnya, maka tandanya engkau tidak suka membuka aib dia. Sangat jelas. Ini adalah sangat jelas. Kenapa? Kalaulah kita benar-benar sayang orang itu, yang kita kata kesian dia buat dosa, kesian dia telanjur, kesian dia buat macam ni, kita takkan buka aib dia. Kenapa? Contoh, kita sayang tak diri kita? Sayang. Kita suka tak diri kita? Suka. Diri kita ada buat maksiat tak? Pasti ada. Adakah kita suka nak buka aib kita? Sahabat-sahabat semalam, sahabat-sahabat doakan saya, semalam saya telah melakukan perbuatan ini. Ada tak kita cakap macam tu tentang diri kita? Tak ada. Kita tak ada cakap begitu tentang diri kita. Kenapa? Sebab pada waktu itu kita sayang diri kita. Lalu orang yang sayang, dia takkan buka aib. Dia sayang keluarga dia tak buka aib kepada keluarga. Dia sayang dirinya, maka pada waktu itu dia tak buka aib diri dia. Tetapi apabila dia buka aib orang lain, konon dengan nama doa, konon pada waktu itu dengan nama nak mengambil pengajaran, konon pada waktu itu nak menginginkan belas kasihan yang baik untuk orang tersebut. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, apa kata Imam Ghazali rahimahullah? Dan seandainya engkau benar-benar susah hati, muka surat 110, dengan sebab perbuatannya, benar-benar sedih tentang perbuatan maksiat dia, maka tanda engkau benar-benar susah hati, engkau tak suka membuka aibnya di hadapan orang lain. Tetapi ketika engkau menzahirkan kesusahanmu dengan aib dia, maka itu sama ertinya dengan engkau membuka aib dia. Sebenarnya firman Allah di bawah ini sudah cukup bagimu supaya engkau meninggalkan segala bentuk umpatan. Firman Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu, dan janganlah sebahagian kalian mengumpat sebahagian yang lain. Apakah seseorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah bangkai? Maka sudah tentu kamu merasa jijik daripada untuk melakukan dia. Sebagaimana jijik untuk makan daging saudara kita yang dah mati, sebenarnya sebab itu patut merasa jijik untuk berkata tentang keburukan ataupun tentang sesuatu daripada saudara kita yang dia tidak suka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Imam Ghazali pada muka surat 111, daripada ayat ini kata Imam Ghazali, apabila engkau mengumpat saudaramu, Allah telah menyamakan engkau dengan pemakai bangkai, maka hindarilah penyakit ghibah ini. Dia sebenarnya penyakit. Nak bercakap tentang orang sebenarnya penyakit. Nak menjatuhkan orang, nak menaikkan diri sebenarnya penyakit. Lalu kata Imam Ghazali, ghibah itu adalah penyakit. Dia pada waktu itu manusia akan cuba justifikasi. Sebab itu kata Imam Ghazali dekat muka surat 109 tadi, jangan terpedaya dengan ulama-ulama yang kata begini, orang-orang ilmuwan yang buat begini. Kenapa? Sebab sebenarnya benda itu adalah salah. Letakkan diri kita pada tempat orang itu. Adakah kita suka ataupun tidak? Tanda orang beriman, dia akan layan orang lain seperti mana dia layan dirinya sendiri. Kata Imam Ghazali rahimahullah, dan jikalau engkau mahu berfikir, tentu engkau tidak akan mengumpat orang lain. Cuba engkau lihat pada dirimu sendiri. Kata Imam Ghazali, tengok diri sendiri. Bukankah dirimu sendiri juga pernah melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan? Maka apabila engkau telah mengetahui bahawa dirimu sendiri banyak kelemahan sehingga engkau melakukan sesuatu maksiat, maka ketahuilah begitu pula halnya dengan saudaramu. Dia juga ada kelemahan sehingga saudaramu melakukan maksiat. Maka alasan dia, keuzuran dia sama dengan alasan kamu dan juga keuzuran kamu. Tetapi kenapa engkau suka menyebut kelemahan saudara kamu? Tentu saudara kamu tidak suka. Sama seperti keadaan engkau juga tak suka disebut-sebut kelemahan kamu.
Lalu kenapa nak cerita pasal orang lain? Kenapa? Diri sendiri pun banyak kelemahan. Diri sendiri pun banyak maksiat. Kenapa nak sebut tentang orang lain? Kenapa nak mengumpat tentang orang lain? Kita punya maksiat yang mana Allah sembunyikan banyak, kita ada alasan-alasan kita. Dan kita pun tak suka orang dedahkan itu. Lalu kenapa buat pada orang lain? Persoalannya, kenapa buat pada orang lain? Ini adalah penyakit ghibah sebenarnya, dan kadang-kala ada orang yang memang begitu. Dia suka cerita tentang orang lain. Kata Imam Ghazali rahimahullah, dan apabila engkau menutupi keaiban saudara, dan ini memang hadis, waman satara muslima, barang siapa yang menutup keaiban saudaranya, satarahullah, maka Allah akan menutup keaiban kamu. Lalu kenapa tak pilih jalan macam tu? Bila ada aib seseorang itu, tutup keaiban dia. Tak payah pada waktu itu nak menjustifikasi perbuatan itu sebagai nak mengambil pengajaran, sebagai nak mendoakan dia, sebagai begini dan sebagainya. Tak payah. Bukankah ada hadis Nabi, kata Imam Ghazali, bila kamu tutup aib seseorang, maka Allah akan tutup aib kamu. Tetapi jika engkau suka membongkar keaibannya, maka Allah pasti akan menyediakan lidah-lidah yang lebih tajam untuk membongkar keaibanmu di dunia. Kemudian Allah akan membuka pula segala rahsiamu di hari akhirat kelak di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar. Kata Imam Ghazali, seandainya engkau melihat dirimu bersih daripada dosa, kalaulah kita cerita buruk tentang orang kerana kita anggap diri kita perfect, tak ada dosa, zahir pun mahu batin, dan engkau melihat dirimu bersih daripada segala keaiban, sama ada yang berkenaan dengan urusan agama mahupun dunia, maka ketahuilah bahawa kejahilanmu terhadap dirimu sendiri itu adalah sejahat-jahat kejahilan. Itu lagi teruk. Menganggap diri bersih, tak ada dosa, tak ada maksiat, itulah sebesar-besar kejahilan. Mana ada manusia yang perfect, kecuali para anbiya yang maksum Allah pelihara daripada maksiat dan dosa. Kata Imam Ghazali, tidak ada aib yang lebih besar daripada seseorang yang menganggap dirinya bersih daripada segala dosa dan salah. Itu sebenarnya satu masalah lain. Menganggap diri bersih, menganggap diri tak ada maksiat, menganggap diri tak ada dosa. Kata Imam Ghazali, sebenarnya ketika itu Allah Ta'ala tidak mengkehendaki kebaikan pada dirimu. Jadi ketika engkau melihat dirimu sebagai orang yang bersih daripada dosa, maka itu adalah penghujung kepada kejahilan. Sangat mendalam teguran Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ghazali pada muka surat 112, kemudian seandainya engkau memang benar-benar pada sangkaanmu bahawa engkau orang yang tidak mempunyai keaiban, maka banyak-banyaklah engkau bersyukur kepada Allah, dan mengapa pula engkau mahu memaki orang lain dan menyebut-nyebut kesalahan mereka? Bukankah perbuatan ini juga termasuk di antara keaiban dan dosa? Lalu Imam Ghazali, cuba kita berfikir. Kalaulah kita kata memang betul aku ni tak ada maksiat, memang tak ada. Lalu kata Imam Ghazali, okey, habis tu kamu bercakap buruk tentang orang, bukankah itu maksiat? Bukankah itu penyakit? Bukankah itu aib? Bukankah itu dosa? Habis tu kenapa nak buat? Allahu Akbar, sangat mendalam teguran Imam Ghazali. Tinggalkan berbohong, mungkir janji. Yang ketiga, mengumpat, yang digelar sebagai penyakit oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang keempat, kata Imam Ghazali, berdebat dengan lidah, bertengkar dan suka membantah perkataan orang lain. Ini pun salah satu masalah daripada lidah, suka bertengkar dan berdebat. Kata Imam Ghazali, perkara-perkara ini adalah menyakiti hati orang yang kita sedang bercakap dengan dia, dan terkadang sampai kepada peringkat saling memperbodohkan orang lain, menyentuh hal-hal peribadi. Sebab tengah bertengkar, tengah berdebat, lalu sentuh hal peribadi, memperbodohkan orang lain. Kata Imam Ghazali rahimahullah, kemudian dalam perbantahan dan pertengkaran ini selalu tidak terlepas daripada memuji diri sendiri dan menganggap diri bersih daripada segala keaiban, dan menganggap diri sendiri mempunyai kepandaian dan ilmu pengetahuan. Kata Imam Ghazali, daripada pertengkaran ini juga akan timbulnya permusuhan.
Lalu yang ini kita akan sambung esok insya-Allah. Lalu saya memang cadang nak buat sampai 3.30. Namun ada urusan mendatang, kita dapat baca sedikit, alhamdulillah. Doakan kita dapat mengkhatamkan kitab Bidayatul Hidayah ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mana tak banyak dah, lebih kurang 60 lebih muka surat insya-Allah. Kita harap kita dapat khatamkan dalam masa yang terdekat. Kita akan sambung daripada berdebat kemudian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah ada sahabat-sahabat yang mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalaulah ada di antara sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab, boleh sahaja tekan nombor Vital Book 013 30 32 317. Jumpa lagi. Terima kasih semua.